di tepi jalan atau di sisi anda. Pastikan pantau anak-anak anda setiap masa. Jangan dah terhantuk baru nak tengadah. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sufian dan Safwan untuk Warna Pagi hari ini dan segmen pagi Isnin 9.30 pagi kita ada Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Dan hari ini kita membincangkan tajuk ketelusan dan tata kelola dalam kebajikan bersama dengan Muhammad Haris Syarim, pengurus pejabat ketua pegawai eksekutif Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ. Khabar Haris? Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak cerita tentang istilah yang baru-baru ni juga kita dengar, tata kelola. Ataupun kalau sebelum ni urus tadbir, governance, macam tu lah, good governance. Tambah-tambah lagi bila melibatkan NGO. Memang ketelusan, integriti, transparansi itu memang sangat penting lah. Sebab mesti ada orang akan tanya, sampai ke sumbangan saya ni ke Palestin ke contohnya, ataupun kepada mangsa-mangsa ataupun mereka yang memerlukan. Jadi itulah yang kita nak bincangkan hari ini. Sebab zaman sekarang ni masyarakat dia semakin peka dengan benda-benda macam ni. Bila dia nak bagi ke, kena cek internet dulu lah. Legit ke, tak legit ke, persatuan dan sebagainya. Jadi sebagai jabatan penghubung di antara penyumbang dan penerima bantuan lah kan. Bagaimana Islamic Relief Malaysia menjaga ketelusan proses pengurusan amanah penyumbang? Nak jadi jambatan tu Brother Haris. Boleh cerita sikit, silakan. Okey, selamat pagi Malaysia, DJ dan Mustami'un al-kiram, pendengar kita yang dihormati dan kita muliakan. Jadi sebenarnya kalau kita nak bercerita tentang ketelusan ataupun dalam istilah lebih famousnya transparansi dan tata kelola ni ataupun governance ni, ini adalah dua benda yang dituntut oleh Allah sendiri dalam kita menguruskan dan melaksanakan amanah tanggungjawab kepada umat dan juga kepada masyarakat yang terbanyak. Jadi kalau boleh kita rewind balik dalam apa orang cakap, dalam sejarah yang mana khalifah pertama Saidina Abu Bakar, yang mana ini pun direkodkan dalam kitab sirah Ibnu Hisham dan juga Ibnu Qutaibah, yang mana dalam khutbah yang pertama selepas dilantik menjadi khalifah yang pertama, apa yang Saidina Abu Bakar bagi tahu kepada orang ramai pada waktu tu? Beliau bagi tahu, sekiranya aku berbuat baik maka bantulah aku, dan sekiranya aku melakukan kesalahan maka betulkanlah aku. Kebenaran adalah amanah. Jadi kat sini saja kita nampak prinsip seorang pemimpin yang mana keimanan beliau memang Rasulullah pun sendiri rekodkan dalam banyak hadis bercerita tentang kekuatan iman Saidina Abu Bakar ni. Dan ini adalah contoh hidup, living example untuk kita faham prinsip tata kelola dan transparansi ini, yang mana dia menuntut kita untuk benar dan melakukan satu amanah dengan cara paling baik dan profesional, dan dalam masa yang sama kena wujudkan check and balance, semak dan imbang. Jadi kami di Islamic Relief dengan penghayatan nilai-nilai Islam sebagai satu organisasi, kami pun ada 5 nilai besar yang kami patut hayati di peringkat individu, organisasi dan juga sistem. Sebab itulah nilai amanah, ikhlas, adil, rahmah, iaitu kasih sayang, dan juga ihsan, melakukan sesuatu yang terbaik ini kita terjemahkan dalam sistem-sistem, polisi-polisi, pematuhan-pematuhan untuk pastikan sesiapa saja yang terlibat dalam organisasi ini, bermula daripada the tone of the top, kata orang Jawa. Waduh. Yang mana daripada ahli lembaga pengarah, pucuk pimpinan, pengurusan kaki tangan dan seluruh sukarelawan untuk mematuhi semua garis panduan yang ditetapkan ni supaya kita boleh buat yang terbaik. Bekalan tu sampai kepada penerima manfaat yang sepatutnya, dan yang paling penting adalah untuk kita jaga ni tangan-tangan yang bakal menerima bantuan ataupun santunan kita, mereka yakin kita boleh lakukan perubahan dengan mereka. Sebab biasa kalau cerita tentang transparansi, tentang tata kelola ni, hasil hujung tu kita biasa bercerita tentang penyumbang dan dana sahaja. Tapi yang penting keyakinan dari sudut yang berada di lapangan ni, penerima ni pun kita kena jaga juga supaya mereka yakin ni pertubuhan yang kita boleh yakin. Bila dapat bantuan ni, inilah macam mana jumlahnya, itulah yang kita dapat. Sebab kita pun tahu
kan, dengan banyak berita-berita sensasi yang berlaku, Betul. Media sosial. masyarakat ni jadi takut tau nak menyumbang. Ha. Sebab kalau kami sumbang 100, sampai tak 100 tu dekat tangan penerima dan sebagainya. Kalau saya boleh ceritakan, saya pun turut, apa orang cakap, turut bukan mengiktiraf, turut menyatakan hal yang sama, risau yang sama. Sebab sewaktu PKP yang lepas direkodkan oleh agensi kerajaan Malaysia bahawa 2.9 bilion lesap tersejat disebabkan penipuan atas talian. Kena scam lah ni. Kena scam. Tapi atas nama kebajikan. Ya. Jadi ini Astagfirullah. menyebabkan orang jadi takut. Baik 2.9 bilion kalau kita Bukan boleh sikit, bukan kita sikit. boleh buat projek, contoh bantuan sekolah, untuk kita upayakan keusahawanan penerima dan sebagainya, jumlahnya besar, dan bayangkan itu pergi ke tangan yang salah dan mereka terus beroperasi dalam jenayah dan juga sindiket. Jadi bahaya pula dan ancaman keselamatan kepada negara kita. Jadi kami pun dalam kita beroperasi sebagai organisasi ini, kami pun ada semak dan imbang dalam pengurusan sendiri. Kami ada 6 orang, yang mana setiap daripada 6 orang ni bila kita buat satu keputusan tu bukanlah keputusan mutlak, tapi disyurakan, dimesyuaratkan. Dan kita pun tahu ada keberkahan dalam syura ni kan. Dan kemudian bila kami nak buat satu keputusan yang berkaitan dengan hal undang-undang, kami ada firma guaman yang menasihati, yang memang profesional, dan mereka berdaftar dan diiktiraf. Dan bila kita dah belanja, contohnya setiap tahun, kami akan keluarkan audit kewangan supaya masyarakat umum tahu banyak mana kita dah belanjakan untuk operasi, untuk bantuan dan sebagainya. Dan ini adalah bukti macam mana kita nak bumikan nilai-nilai ataupun unsur-unsur ketulusan, transparansi dan tata kelola yang baik ni dalam pengurusan NGO. Itu ceritanya. Belum cerita audit dalam, audit luar, yang mana semua tu perlu dipatuhi lah. Dan insya-Allah lepas ni kalau siapa yang bertanya, ini dari siapa? Dari Islamic Relief Malaysia. Oh, ini satu NGO yang terpercaya. Itu pun yang boleh dipercayai dan atas integriti dan juga tata kelola yang telus sebentar tadi. Dan kita berehat kejap lagi mungkin nak cerita pula dah 38 tahun ya Islamic Relief Malaysia bertapak di Malaysia, menyantuni para penerima manfaat. Pasti bukan buat kerja seorang-seorang, ada juga rakan-rakan kerjasama yang mungkin selama ini berganding bahu dengan Islamic Relief Malaysia. Bagaimana pula agaknya Islamic Relief Malaysia memilih kawan ataupun rakan kerjasama? Ada tak kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan? Ya, seperti mana disebut tadi, syura tu doa ramai mesyuarat, mesti ada geng-geng ni kan. Jadi kita cerita lebih lanjut, kita berehat kejap je bersama Brother Haris Syarim pagi ini, merupakan pengurus pejabat ketua pokok eksekutif Islamic Relief Malaysia. Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mai Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan, melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan,
serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Disember 2022. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi bersama dengan Tiwana Pagi, Safwan dan juga Sofian pagi ini. Ya, dan Brother Haris Syarim, pengurus Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia bersama kita untuk Suara Kemanusiaan. Dah menyumbang belum? Dah buat sumbangan belum? Dah bersedekah belum? Dah bersedekah bersama Islamic Relief Malaysia belum? Dah, Alhamdulillah. Dan jangan lupa layari islamic-relief.org.my, laman web rasmi ataupun semua media sosial Islamic Relief Malaysia. Dan tadi sebelum berehat tadi, kita tanya kepada Bro Syarim kita sendiri kan, kata Bro Haris Syarim tadi, daripada segi pemilihan rakan kerjasama, dia tak buat kerja seorang-seorang. Jadi dalam membekal barangan, bantuan maupun melaksana setengah projek di lapangan, macam mana proses pemilihan tu sendiri dijalankan? Selain daripada collaboration kita dengan Islamic Relief seluruh dunia lah kan pada hari ini, macam mana kriteria tu ditetapkan? Sebelum saya bagi jawapan, saya suka sebenarnya nak bercerita ni kan, selagi kita ada masa ni. Suka saya untuk bercerita intisari dan juga intipati dalam sirah ataupun kisah Nabi-Nabi ni. Sebenarnya benda ni panduan, dan kita pun tahu kan, ulama' bagi tahu sirah, di dalam sirah tu dia akan ada sesuatu yang akan kuatkan hati manusia. Jadi kuatkan hati manusia bukan sahaja untuk kita dari segi iman, tapi akan membantu kita dalam kita operasikan hidup kita, gerakkan organisasi dan juga untuk kita jalankan dasar-dasar dalam organisasi kita. Jadi kalau kita boleh ambil iktibar daripada surah Al-Qasas ayat ke-26, yang mana potongan ayat tersebut kalau saya boleh bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna khaira man istajartal qawiyul amin, yang mana daripada kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan dua orang anak perempuan baginda yang mereka bertiga ni uruskan penternakan kambing kan. Jadi baginda ni bila kembangkan bisnes, sudah tentulah sampai satu tahap ni kita akan ada keperluan untuk manpower tambahan untuk pastikan kita punya bisnes bergerak, maju dan berkembang. Dan salah seorang daripada dua anak baginda ni mencadangkan Nabi Musa alaihissalam untuk membantu perusahaan tersebut atas dua kriteria. Yang pertama, qawi, kuat, yang mana kita boleh terjemahkan dalam bahasa yang mempunyai kepakaran, kemampuan dan juga kompetensi. Dan juga amin, mereka yang kita boleh yakini kerana mereka ni ada mereka ni beramanah dan bertanggungjawab dan tiada rekod jenayah. Okey. Dan bila kita pergi kepada peristiwa sejarah dalam kisah-kisah Nabi ni, kami sebagai organisasi, kami rasakan adalah penting untuk kita pilih mereka yang qawi dan amin, bukan sahaja sebagai rakan kerjasama, tetapi sebagai staf, kaki tangan, sebagai sukarelawan untuk gerakkan usaha-usaha kemanusiaan ni. Semua ada ciri-ciri tu qawiyul amin. Jadi proses yang kita akan jalankan adalah dah tentulah kita akan buat proses saringan untuk pilih 3 individu tadi atau 3 kategori ni tadi, 3 golongan ni tadi, yang mana bila kita terima biodata mereka, kita akan jalankan saringan untuk melihat sama ada rakan kerjasama kami ni ada rekod jenayah atau tidak, ada rekod bankrupt atau tidak, kerana elemen-elemen yang negatif ni dia ada risiko dia terhadap kita punya urusan kemanusiaan, urusan operasi dan sebagainya. Sebab kita tak nak dah buat berjalan projek tu tiba-tiba alamak ada risiko lah. Jadi kita pun akan ada rasa sebersalah nak teruskan ke atau nak berhentikan, sebab dia dah melibatkan kos dan belanja. Jadi kalau kita tak teruskan, kerugian. Tapi kalau kita teruskan pula, dia punya risiko tinggi. Jadi kita akan ini adalah salah satu daripada pematuhan kami kepada dasar untuk kita saring dan pilih betul-betul kami punya rakan kerjasama, kaki tangan sukarelawan untuk jalankan program-program dan juga projek-projek kami. Maknanya bukanlah nak kata siasat betul-betul macam polis menyiasat, tidak, tapi penting kat situ sebab nanti kita akan bertemu dengan penerima manfaat, dengan masyarakat. Kita tak nak pertikaian timbul selepas itu daripada kerjasama. Cuma bila Brother Haris sebut tadi tentang risiko tinggi, kita kadang-kadang bila cerita tentang risiko, macam-macam boleh terjadi pada bila-bila masa, termasuk risiko ekonomi, risiko macam pandemik yang kita lalui baru-baru ni. Macam mana pandangan Brother Haris sendiri dan Islamic Relief Malaysia
Malaysia dalam menjalankan operasi kebajikan kita mendepani tekanan ekonomi, cabaran-cabaran, risiko-risiko yang terkini ni? Mungkin ada apa orang sebut SOP-nya kat situ? Okey. Baik, kita perlu faham tekanan-tekanan ni dari sudut ekonomi. Dah tentulah inflasi, kemelisitan yang bakal kita alami. Kena ambil tahu juga kan? Kemudian dengan ketidaktentuan global, kita pun tahu sekarang ni dengan perubahan iklim yang makin drastik, jadi bencana alam ni semakin ganas, tidak dapat dijangka betul. Dan makin lama makin ganas. Maksudnya lebih ramai orang terkesan, lagi dahsyat. Dan elemen-elemen yang sangat dahsyat dan ketum ganas ni telah menyebabkan keperluan terhadap sektor kemanusiaan atau krisis kemanusiaan ini meningkat. Kalau sebelum ni, kalau kita boleh sebutkan pada tahun 2020 yang menghadapi kebuluran bukanlah hanya 820 juta manusia, tapi sekarang jumlahnya dah mencah 1 bilion. Dan siapa yang akan menyuap dan menyediakan makanan untuk mereka? Adalah orang-orang yang ada kemampuan. Dan orang yang berkemampuan pula yang mempunyai bisnes, perusahaan, ada karier dan kejayaan disebabkan situasi yang berlaku sekarang ni, mereka pun terkesan pendapatan mereka. Jadi kemampuan beli ataupun beri ataupun kongsi ni semakin lama semakin berkurangan. Kalau dalam istilah ekonomi kita sebut sebagai customer confidence index, yang disebabkan semua yang berlaku ni, makin lama indeks tersebut makin menurun, menunjukkan orang risau nak berkongsi, nak beri. Sebaliknya mereka memikirkan macam mana survival mereka sendiri dalam keadaan ekonomi makin mencabar. Sebab itulah bergerak sebagai NGO yang dah menilai ataupun buat analisis terhadap situasi ni, kami kena jadi kolaboratif. Maksudnya bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana NGO, tetapi dengan mematuhi tata kelola yang saya dah sebutkan tadi. Yang kedua, kami cuba untuk meneroka ruang-ruang cyber dalam teknologi baru ni, supaya kita boleh ambil teknologi ni, kita articulate, kita manfaatkan dia untuk capai kepada lebih banyak lagi manusia dengan cara lebih kreatif, supaya orang rasa membantu tu bukanlah hanya pada memberi sedekah. Tapi kita pun tahu kan, kullu ma'rufin sadaqah. Kan semua kebaikan tu adalah sedekah. Jadi bercerita tentang keprihatinan, kesabaran, kesyukuran, itu pun adalah satu kesedekah, dan memudahkan kerja orang lain pun satu sedekah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kami rasa sebagai badan ataupun pertubuhan kemanusiaan, kita boleh innovate dengan usaha-usaha ini. Rasanya kita boleh mendapati masalah-masalah yang berlaku. Kita tak boleh selesaikan, tapi dalam ombak laut yang bergelora ni, kita boleh pastikan kita punya bahtera ataupun kita punya kapal ni kukuh untuk terus menerobos ataupun melalui ribut-ribut tersebut tanpa kapal pecah dan semua orang selamat. Kan, Masya Allah, hebat tamsilan atau analogi sampai kapal besar tu. Betul juga, kapal tu memang dicipta untuk meredah badai di lautan. Kalau parking dekat pelabuhan, dia tak jadi. Dia jadi macam percutian macam tu. Sebab tu kita sama-sama NGO kita untuk memastikan dalam kerisauan kita lah. Sekarang kita risau bila 1 bilion orang yang kelaparan. Yang lapar pula tu bertambah lapar. Yang mungkin ada kemampuan risau pula dengan macam-macam risiko zaman sekarang. Ustaz Safwan? Semua kita pegang satu benda je. Di saat kita susah, jangan tengok orang kat bawah, orang kat atas. Tengok orang kat bawah. Mungkin kita rasa hidup kita susahnya, hidup aku, ada lagi orang di luar sana lebih susah, seperti mana Bro Hadi cakap tadi. Daripada 820 juta sekarang dah cecah 1 bilion. Cuma macam untuk menutup perkongsian kita ni dan bercerita tentang transparansi, ketelusan dalam tata kelola. Macam mana pada pandangan Brother Haris sendiri kepentingan being transparent sebagai sebuah NGO yang dipercayai zaman berzaman, insya-Allah, untuk menyantuni penerima manfaat, kepentingannya itu. Bagi keyakinan kepada para pendengar sekarang dan pada masyarakat. Diorang cakap entah sampai ke tidak, entah berapa persen, silat-silat yang kita bagi tu, persen diorang ambil tu lagi tinggi. Nak bagi keyakinan kepada para pendengar di sana. Mungkin kata-kata terakhir daripada Bro Haris sendiri. Okey, menyampaikan dan melakukan kebaikan itu adalah baik, tetapi menyampaikan dan memberikan kebaikan dengan tersusun dan sistematik itu paling baik. Itulah nilai yang kita pegang dengan yang saya sebutkan tadi, ihsan, excellence. Sebab kita faham dalam kita
dalam kita mendepani masalah-masalah moden ni, salah satunya adalah masalah keyakinan. Ini trust issue kita sebut kan, isu keyakinan. Jadi dengan kita jalankan operasi dan juga bantuan-bantuan misi kami ni dengan cara paling baik, mudah-mudahan lebih ramai orang meyakini InsyaAllah. perjalanan ni dan operasi ni, kemudian dia akan menarik lagi ramai orang untuk menyokong dan sebagainya. Kalau sebelum ni bila kita buat program mungkin sebagai contoh kita ada 10,000 penyokong, tapi bila kita buat sesuatu yang lebih baik, mungkin jumlahnya bertambah sejuta. Bayangkan jika kita berkongsi sumber tersebut kan, dari segi dananya, jaringannya, network dan juga kepakaran, kita boleh buat sesuatu tu dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada NGO kebajikan dan pertubuhan yang menjalankan bantuan sosial ni, saya nak menyeru dan sama-sama menasihatkan diri kami dan anda untuk kita terus committed dalam menjaga transparansi dan juga tata kelola, sebab kita ni adalah barisan hadapan yang menjaga keyakinan masyarakat awam, kepentingan awam, dan kita memberikan kebajikan. Bayangkan kita tak nak disebabkan 1-2 isu yang berlaku, orang hilang keyakinan dan mereka berputus asa daripada kebajikan. Dan kita pun faham, kalau kita tak bersungguh-sungguh dalam usahakan benda ni, akan ada kebatilan yang tersusun macam sindiket ataupun jenayah yang terancang yang ambil peluang ni untuk kepentingan buruk mereka sendiri. Itu yang kita nak elakkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada orang awam, saya mohon kepada penerima penyokong yang kita kasihi, tolong sebelum kita buat satu transaksi ataupun sumbangan yang besar kepada mana-mana pertubuhan dan NGO, selidiki dahulu pertubuhan tersebut adakah terlibat dengan isu-isu yang besar yang berkaitan dengan jenayah contohnya, pecah amanah, salah laku, sebab kita nak elakkan pisang berbuah 2 kali dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dan sekiranya mengesan ataupun kita nampak tanda-tanda yang kurang manis ataupun yang meragukan, kita kena laporkan kepada SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia supaya mereka ni boleh ambil tindakan untuk kita hentikan terus masalah ni. Dalam bahasa Jawa cakap stop the bleeding. Jadi kita kena berhentikan masalah tu daripada tunas dia, nip from the bud. Okey, dan itulah yang saya nak seru kepada orang ramai, kerana macam saya ceritakan tadi, membuat kebaikan itu bagus, tetapi membuatkan kebaikan dengan sistematik, tersusun dan juga telus tu paling baik. Dan insya-Allah kami juga tidak menidakkan situasi yang sekarang ni. Kalau kita boleh ceritakan, mereka yang hidup dalam garis kemiskinan lebih kurang 60% penduduk Malaysia. Maksudnya sekarang istilah B40 tu dah tak relevan dah sebenarnya. Kita ada B60, B70. Jadi dengan keadaan ini, dengan keadaan ekonomi tahun depan, orang makin risau, macam saya sebut tadi, consumer confidence index menurun. Jadi orang makin cenderung berwaspada dan berhati-hati untuk bersedekah. Jadi kita nak, bila kita dalam keadaan berwaspada dan berawas untuk menyumbang, kita pastikan RM1 kita bagi, kebanyakannya itu sampai kepada penerima manfaat. Bukan disumbangkan kepada sindiket yang menjana jenayah. Ya, betul. Dan itulah kita nak, mudah-mudahan dengan keadaan yang makin mencabar hari demi hari, bila kita berkongsi sumber dan kita ada mentality, mindset untuk melakukan kebaikan, semudah menyampaikan kebaikan dan juga memudahkan operasi pertubuhan ni, kita akan buat sedekah sebenarnya. Dan itu yang kita nak bawa. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. InsyaAllah jelas apa yang Brother Haris kongsikan sebentar tadi untuk ketelusan dan tata kelola dalam kebajikan, khususnya bersama Islamic Relief Malaysia. Baik, terima kasih banyak-banyak Brother Haris. Kita doakan semoga dimudahkan urusan dan dilancarkan ke pekerjaannya juga yang terancang, teratur insyaAllah bersama Islamic Relief Malaysia. Jumpa lagi insyaAllah ya. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita pun dah berada di penghujung Warna Pagi hari ini. Lepas ni janji akan temankan anda untuk aspirasi 10.1. Jadi kalau ada salah silap, kami mohon maaf daripada tim Warna Pagi. Saya Safwan dan juga Sufian. Kita jumpa lagi kalau saya hari Rabu dan Jumaat ya. Ya, insya-Allah. Jadual lain-lain korang doakan saya sihat ya. Insya-Allah. Amin. Jumpa lagi insya-Allah sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia.